qara'a, membaca, ataupun qiraah, bacaan. Tapi saat ketika kita membaca Al-Quran, pertamanya pasti dengan kita membaca diberikan pahala oleh Allah. Yang kedua, lebih penting daripada itu, kita nak mengambil pengajaran-pengajaran, arahan-arahan dan panduan yang ada di dalamnya, kerana satu-satunya kitab yang dapat memberikan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat, itulah di Al-Quranul Karim. Tidak ada suatu pun panduan daripada kitab-kitab yang ada di muka bumi ini yang dapat memberikan kebahagiaan kepada kita dalam keadaan selamanya tenang dalam menghadapi dan mengharungi setiap dugaan-dugaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, melainkan segala penyelesaian itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Malam ini insya-Allah kita akan menyambung semula pengajian kita berkaitan tentang pemahaman di dalam surah Yasin. Dalam perbincangan yang lalu, kita telah pun bicarakan berkaitan tentang sikap dan juga tabiat daripada kalangan golongan musyrikin Makkah. Oleh kerana Nabi SAW dari sudut dakwah yang pertamanya ditumpukan ke atas penduduk-penduduk kafir Quraisy yang berada, ataupun golongan jahiliyah yang berada di kota Makkah, maka tumpuannya adalah tidak lain mengajak mereka agar mendekati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba kepada Allah. Lantaran usaha yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak berjaya, semakin banyak ajaran dan juga dakwah yang disampaikan oleh Nabi, semakin kuat penentangan-penentangan dan kedegilan yang ditunjukkan di kalangan kafir al-jahiliyah, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang ke-11, ataupun maaf, pada ayat yang ke-11, Allah menyatakan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang dapat mengambil manfaat, yang dapat mengambil peringatan daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, hanyalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah di saat ketiadaan Allah, ataupun di saat ketika mereka berada dalam keadaan bersendirian, bil ghaib dalam satu riwayat. Sementara riwayat yang kedua, dalam keadaan mereka ini tidak melihat Allah, tetapi mereka meyakini kewujudan Allah serta meyakini tentang syurga dan juga neraka, hari pembalasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini sahajalah yang boleh menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Allah mengatakan, bergembiralah mereka itu dengan bimaghfiratin wa ajrin karim, dengan keampunan yang akan diberikan oleh Allah terhadap mereka dan juga pahala yang cukup-cukup mulia, iaitulah syurga yang Allah sediakan kepada mereka. Itu pengakhiran daripada cerita tersebut. Sementara pada malam ini Allah ingin menyatakan pada ayat yang ke-12 sebagai kesimpulan daripada ayat yang pertama sehinggalah sampai kepada ayat yang ke-11. Apa kesimpulan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan? Inna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, nuhyi, kami menghidupkan. Subhanallah, perkataan kami itu diulang sebanyak 3 kali sebagai taukid ataupun penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang sungguh-sungguh kami ini nuhyi, mampu untuk menghidupkan al-mauta, manusia yang telah pun mati ataupun makhluk yang telah pun mati, tapi merujuk kepada kalangan daripada manusia, kerana Al-Quran itu ditujukan kepada mereka, termasuklah ditujukan di kalangan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mereka ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam syurga ataupun neraka, tempat yang Allah sediakan itu Allah peruntukkan kepada manusia dan juga jin dengan berdasarkan dalam surah Az-Zariyat tersebut. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah,
Sambungannya Allah menyatakan wa naktubu ma qaddamu, wa naktubu, dan kami mencatat, kami menulis. Kadang-kadang maksud naktubu itu dia memberikan maksud kami mewajibkan. Itu dalam ayat yang lain lah. Contohnya apa? Contoh dalam ayat berkaitan tentang kewajipan berpuasa, surah Al-Baqarah. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di situ kita tidak menterjemahkan dengan ditulis. Kalimahnya serupa. Dia berakar umbi daripada kalimah kaf, ta dan juga ba. Kataba. Jadi kutiba itu telah ditulis kalau mengikut dari sudut bahasa. Sementara diletakkan dan dicatatkan oleh para ulama-ulama tafsir dengan maksud diwajibkan. Benda yang tertulis adalah sesuatu yang wajib. Sebab itu undang-undang yang tercatat wajib untuk diikuti. Kalau tidak tercatat hanya sekadar kata-kata sahaja, itu mungkin boleh dilakukan ataupun mungkin juga tidak dilaksanakan sebab bukti tidak ada. Baik, itu satu ayat. Dalam ayat ini Allah menyatakan wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan mencatat apa yang telah mereka hulurkan, apa yang telah pun mereka lakukan daripada amalan-amalan mereka di dunia. Wa atharahum, dan kami mencatat juga kesan-kesan yang mereka tinggalkan. Allah, kesan yang ditinggalkan oleh mereka juga itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kesan itu menjadi ikutan kepada manusia, jika baik syukur pada Allah. Tapi kalau sekiranya kesan yang ditinggalkan itu menjadi ikutan kepada manusia untuk mereka meneruskan akan sifat dan juga perkara-perkara tersebut, maka itu adalah merupakan perkara yang cukup malang di saat ketika kematian kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu itu ahsaynahu, kami akan menghitungnya. Kalimah hasa ini hitungan yang bukan hanya sekadar secara zahir, tapi hitungan yang tidak dapat dilihat itu juga akan dihitung oleh Allah sehinggalah sekecil-kecilnya. Hasa ini asalnya diambil daripada kalimah batu-batu kecil. Tuan-tuan kalau lihat dalam bab haji sebagai contohnya, kita kan diminta diwajibkan untuk melakukan lontaran jamrah di Aqabah Wusta dan juga di jamrah tersebut tempat kita membaling, melontar batu ketika itu, dan batu yang kita nak lontarkan dia tak sebut dengan batu-batu besar, tak disebut dengan nama hajar, tapi disebut dengan hasa. Hasa ni batu-batu yang kecil kita nak campak dan kita nak balingkan ketika itu. Baik, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ahsaynahu memberikan maksud kami akan menghitung sedetail-detailnya fi imamin mubin, di dalam kitab yang jelas nyata. Di dalam kitab yang jelas nyata, iaitulah kitab catatan amal yang akan dibawa dan diletakkan pada setiap mereka. Ketika mereka dibangkitkan, mereka akan menerima catatan amal tersebut. Kerana itu ada manusia yang digelar dengan nama Ashabil Yamin, dan ada manusia nantinya ketika mereka bangkit akan digelar sebagai Ashabus Shimal. Ashabul Yamin, golongan kanan, mereka mendapat kitab daripada sebelah kanan, sementara Ashabus Shimal, mereka yang mendapat catatan amal itu daripada sebelah kiri mereka. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dr. Wahbah Zuhaili ketika memberikan penjelasan berkaitan dengan ayat ini, apa kata daripada beliau? Beliau mengatakan innana qadiruna fi'lan ala ihya'il mauta wa ba'sihim ahya'an min quburihim, dan sesungguhnya kami berkemampuan dengan sebenarnya di atas menghidupkan orang-orang yang telah pun mati dan membangkitkan mereka semua dalam keadaan hidup daripada kubur-kubur mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membawakan kenyataan ini? Disebabkan masyarakat jahiliyah ketika itu mereka tidak meyakini bahawa mereka akan dibangkitkan semula. Sebabnya kenapa? Kerana mereka menggunakan akal semata-mata tanpa berpandukan kepada perkara-perkara yang ghaib yang dibawa oleh Nabi SAW berkaitan apa yang akan berlaku sesudah kematian. Mereka tidak mempercayainya. Yang dipercayai oleh mereka hanya akal semata-mata. Ini di antara perangai yang berlaku di kalangan musyrikin Makkah. Walaupun ayat ini ditujukan kepada mereka,
Tapi ingatan ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada kita, jangan hanya kita menggunakan logik akal semata-mata, tapi yang paling penting dalam hidup kita mengimani pada setiap kenyataan-kenyataan, arahan-arahan dan panduan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sekalipun ia tidak mampu untuk difikirkan oleh logik akal kita. Bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, kita terima dengan sebenar-benarnya. Ustaz, ni nanti berada di dalam syurga ni, manusia ni macam mana keadaannya? Jangan kita bercerita dengan sifat dan perangai kita semasa berada di dunia, tapi sifat dan perangai kita semasa berada dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perangai kita akan berubah 360 darjah ataupun mungkin lebih daripada itu, berubah secara total. Contohnya apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami akan menarik, mencabut apa yang ada pada diri mereka, min ghillin, daripada segala bentuk sifat kebencian mereka kepada manusia yang lain. Kalau di dunia kita hidup dalam keadaan saling memiliki sifat dendam mendendami, kita memiliki sifat hasad dengki. Kenapa? Sebab ketika kita hidup di muka bumi ini, kita nak meletakkan diri kita pada kedudukan yang tinggi. Kalau boleh saya nak hidup di dunia ini, mestilah kedudukan saya lebih tinggi daripada orang lain. Terasa terhina bila kita dicabar dengan kedudukan kita yang cukup rendah. Tidak ada manusia yang menginginkan dari sudut nalurinya begitu. Tapi di hari akhirat kelak, tuan-tuan, khususnya kepada mereka yang berada di dalam syurga, mereka sudah tidak ada lagi isu untuk berlumba-lumba mencari kedudukan. Tidak ada. Sebab apa? Sebab apa pun yang mereka minta ketika itu, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtahihi anfusukum. Dan bagi kamu itu apa yang kamu inginkan oleh jiwa-jiwa dan juga nafsu yang ada pada diri kamu. Walakum ma tad'un. Dan bagi kamu apa yang kamu nak seru, kamu nak, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada orang katakan, Ustaz, kalau katakan kami masuklah, andai kata kami masuk dalam syurga ni, mission list ada ke? Ada orang tanya begitu, sebab tak dapat. Ustaz, ketika berada di dalam syurga nanti boleh tak saya nak dapatkan rumah 10 tingkat, macam-macam yang diinginkan, istana, seumpama istana raja. Subhanallah. Tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, pemikiran seumpama itu semuanya adalah benda-benda yang tidak bernilai ataupun nilainya cukup kecil. Walaupun di dunia kita menganggap nilainya cukup besar dengan harta-harta yang kita miliki itu, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bayangan itu sudah hilang. Kita tidak lagi memikirkan tentang soal-soal tersebut, tapi lebih daripada itu, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Aku sediakan kepada hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah diperlihatkan pada pandangan mata mereka semasa mereka berada di dunia, dan tidak pernah mereka dengari di saat ketika mereka hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi mereka nak membayangkan suatu bayangan-bayangan, walaupun tidak wujud di alam nyata, tetap sahaja tidak akan sama dengan apa yang Allah sediakan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa dalil yang menunjukkan tentang kehebatan dan keindahan syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Mukaddimahnya, Allah memulakan di dalam ayat ini kerana Allah ingin mengingatkan semula kepada manusia bahawa Allah berkuasa untuk menghidupkan mereka semula sesudah daripada kematian mereka, sesuatu yang tidak logik dari sudut akalnya, tapi hakikatnya ia merupakan suatu keyakinan yang dibentuk oleh agama Islam itu sendiri. Acuannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kenyataan yang Allah ingin nyatakan, supaya mereka nanti tidak akan lagi untuk mempersalahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan mereka tidak mendapat dakwah ataupun seruan serta panduan tersebut. Wa nahnu alladhi nudawwinu lahum kullama qaddamuhu wa aslafuhu min amalin salihin aw sayyi'in wa taraku min atharin tayyibin aw khabithin, ay naktubu wa nusajjilu a'malahum التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أثروها وخلفوها من بعضهم فنجزيهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر فمن عمل على نشر الفضيلة جوزي بها ومن عمد إلى نشر الرذيلة والسوء في الملاهي أو الكتب الخليعة
yuhasabu 'alaiha, dan kami akan menghimpunkan bagi mereka setiap apa yang telah mereka tinggalkan, maqaddamu, mereka hulurkan dan mereka tinggalkan, sama ada daripada amal-amal yang salih ataupun amal-amal yang buruk, dan mereka tinggalkan daripada kesan-kesan yang baik ataupun buruk, dengan maksud kami akan merekodkan amalan mereka yang mereka lakukan secara langsung ataupun kesan-kesan yang mereka tinggalkan sesudah mereka. Kami balas hal yang demikian itu ke atas mereka. Kalau baik maka baiklah, jika buruk maka buruklah. Barang siapa yang menyebarkan kebaikan akan dibalas dengannya, dan barang siapa yang sengaja menyebarkan perkara-perkara yang membawa kepada keburukan, razilah, kehinaan, maka akan dihisab dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Dan ini berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Imam Muslim daripada Jabir ibn Abdullah Al-Bajali, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Dr. Wahbah Zuhaili menyambung, ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, barang siapa yang menunjukkan contoh sanna sunnatan fil Islam, suatu contoh di dalam Islam dengan contoh-contoh yang baik. Di sinilah dalil dan juga hadis tuan-tuan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya rasa saya telah pun bicarakan perbincangan tersebut. Tuan-tuan boleh lihat kembali mungkin dalam episod-episod yang lalu, seperti mana yang telah pun saya perkatakan berdasar kepada kitab Husnul Tafahumi fid Darki li Mas'alati Tarki, catatan daripada Syekh Abdullah Al-Ghummari rahimahullah, yang telah meletakkan 6 perkara yang membuktikan berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada bahawa tidak semestinya apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya haram kita lakukan. Di sana ada beberapa ihtimalat, andaian-andaian, mungkin dia akan bertukar menjadi harus, mungkin dia bertukar menjadi sunat, bahkan kadang-kadang ia menjadi satu perkara yang wajib dilaksanakan. Jika kita melakukan itu akan membawa kepada lahirnya kewajipan yang lain. Disitulah perbincangan yang diutarakan oleh para ulama berdasarkan kepada dalil-dalil tersebut. Cumanya dalam hadis ini Rasulullah memberikan satu gambaran, dan dalil ini jugalah digunakan oleh sebahagian ulama untuk menyatakan sesuatu perbuatan-perbuatan fil Islam, di dalam Islam, dan perbuatan ini disebut dengan nama sunnah. Sunnah ini adalah suatu amalan yang belum dilakukan sebelum daripada itu, tapi dia ada kaitan dengan soal Islam. Maka amalan-amalan tersebut ini kana lahu ajruha, adalah baginya itu balasan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi selagi mana ada dalil yang mengikat tentang hal tersebut dengan dalil yang umum, maka tidak menjadi masalah untuk diamalkan. Bahkan orang yang melakukan itu juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah macam majlis ilmu seumpama ini. Zaman Nabi SAW, majlis ilmu ini tidak dihaskan waktu maghrib saja. Ada kadang-kadang sampai waktu isyak. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW di waktu tengah malam bagi tazkirah. Tuan ingat tak kisah yang berlaku kepada salah seorang sahabat Nabi SAW, jika tidak silap Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, yang ketika itu Rasulullah mendengar Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bagi nasihat tengah malam. Bangun, Rasulullah ketika itu katakan, ayyuhan nas, wahai manusia, bangkitlah kamu. Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah, ja'al mautu bima fi. Rasulullah mengatakan sesungguhnya telah datang, nanti akan datang tiupan sangkakala yang pertama, dan akan diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua, kamu semua akan dibangkitkan. Telah datang akan kematian, kamu semua akan berhadapan dengan kematian. Maka bangkitlah kamu semua, bangun untuk mengerjakan ibadah qiyamul lail. Itu tazkirah ringkas daripada Nabi SAW di tengah malam. Kita tak buatlah perbuatan tersebut.
Cuba kita buat sesekali, bangun bagi tazkirah seumpama itu. Rasulullah bangun bagi tazkirah dan peringatan. Dan akhirnya sahabat Nabi yang bernama Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu bila mendengar akan hal yang demikian, Ubay ibn Ka'ab pun jumpa dengan Nabi SAW pun tanya, ya Rasulullah, boleh tak pada malam ini aku nak berselawat kepadamu dalam ibadah yang aku laksanakan? Tak ada perkara yang lain aku lakukan melainkan hanya berselawat kepadamu ya Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah kata, khair, fa in zidta fa huwa khairul lak. Ya, ketika itu dia katakan, aku nak buat 1/4 sahaja. Rasulullah kata, bagus, kamu nak berselawat 1/4 daripada waktu yang kamu peruntukkan berqiyamul lail, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik bagi kamu. Dan akhirnya beliau pun berkata, bagaimana ya Rasulullah kalau 2/3? Mula-mula disebut separuh, 1/2 bagaimana? Rasulullah kata, baik, tambah lagi. 2/3 ya Rasulullah, baik, tambah lagi. Ya Rasulullah, aku lakukan keseluruhan malam ini dengan berselawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dengan sebab kamu berselawat kepadaku di waktu malam ini, dan Allah akan mencukupkan tukfa lahu hammuk, dan akan dicukupkan segala keperluan-keperluan yang kamu perlukan pada waktu sesudah kamu berselawat kepada Nabi SAW, dengan maksud rezeki yang Allah berikan kepadanya itu tidak terhenti dengan usaha yang dilakukan, tapi sebaliknya rezeki itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu yasha, di mana sahaja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Subhanallah. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, hadis ini Rasulullah kata, baginya pahala bukan sekadar itu, orang lain pun meniru perbuatan dan amalan yang dilakukan olehnya ketika itu. Orang lain, wa ajru man amila biha, dia juga akan mendapat pahala disebabkan ada orang yang meniru amalan-amalan yang dilakukan itu, min ghairi an yanqusa min ujurihim, tanpa akan berkurangan sedikit pun pahala-pahala mereka. Maknanya pahala orang yang melakukan tadi tetap dapat pahala, tanpa sedikit pun pahala mereka akan diambil untuk diberikan kepada orang yang memulakan tadi. Tidak, tetap sahaja tidak akan berkurangan walau sedikit pun. Dan sebaliknya Rasulullah menyambung, barang siapa yang menunjukkan sunnah-sunnah yang tidak baik di dalam Islam, maka ke atasnya itu dosanya dan dosa orang-orang yang beramal dengannya sesudah kematiannya, min ghairi an yanqus, tanpa sedikit pun berkurangan ke atas dosa-dosa mereka sedikit pun. Allah, perkara inilah yang sepatutnya kita muhasabah balik dalam diri kita, untuk kita memikirkan agak-agaklah sesudah kematian kita, apa yang akan orang ambil daripada perkara yang akan kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan perkara yang baik, syukur, alhamdulillah. Jadi kita kena fikirkan apa sebenarnya perkara yang terbaik yang boleh aku lakukan, orang lain boleh meniru kebaikan tersebut. Maka mudah-mudahan dengan perbuatan tersebut orang lain akan dapat mengambil manfaat, lantaran daripada itu kebaikannya akan terus mengalir kepada kita dan pahala akan terus mengalir walaupun kita telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berdasarkan pada sebuah hadis riwayat daripada Ibn Majah, di mana Rasulullah pernah menyebutkan, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mauti, sesungguhnya sesuatu yang akan mengiringi seorang mukmin sesudah kematiannya daripada kebaikan-kebaikannya, min hasanati, dan juga amalan-amalan yang dilakukan, di antaranya disebut oleh Nabi SAW, ilman allamahu wa nasyarahu, iaitulah ilmu yang dia telah pun belajar dan dia mempelajari ilmu tersebut, dan kemudian dia mengajar kepada orang lain dan menyebarkan ilmu tersebut. Kita belajar menuntut ilmu, kita sebarkan ilmu tersebut, ada kebaikan. Oh, malam ni ustaz mengajar zikir-zikir yang terbaik, zikir ni kita sebarkan pada orang lain untuk beramal. Orang lain beramal dengan sebab dia melihat status di dalam Facebook kita ajar zikir tersebut, mereka beramal, pahala akan berterusan. Subhanallah, ini yang akan mengikuti kita di saat kematian kita. Ataupun disebut oleh Nabi SAW, awwaladan salihan tarakahu, ataupun anak-anak yang solih nanti yang akan ditinggalkan sesudah kematiannya. Perkara yang kedua tuan-tuan, kita fikirkan juga berkaitan tentang anak-anak yang solih yang berjaya kita pupuk mereka itu menjadi insan-insan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunianya berjaya, alhamdulillah. Kalaupun dunianya ustaz dia kerja ni tak seberapa ustaz, alhamdulillah, syukur pada Allah, itu rezeki yang Allah berikan.
Sebab kadang-kadang kita menilai manusia hidup di dunia ini dengan kewangan, dengan harta, dengan apa benda pun yang dimiliki dalam hidupnya, mereka lah yang terbaik. Jawapannya tidak. Dunia ini Allah telah pun sediakan kepada kita peruntukan yang tertentu. Allahu yabsutur rizqa liman yasha, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi fayaqdiru lah. Allah lah yang menghamparkan rezeki, bukan manusia yang menentukan. Tetapi sebaliknya Allah yang menghamparkan rezeki kepada sesiapa daripada kalangan hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Wa yaqdiru lah, dan Allah jugalah yang mengkadarkan, menghadkan rezeki-rezeki tersebut. Jadi buat apa kita bimbang tentang soal rezeki dalam kehidupan kita? Allah dah tentukan. Yang kita bimbang, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, apakah kita berjaya mendidik anak kita menjadi anak yang soleh ataupun sebaliknya? Ini perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian, sebab anak yang soleh di saat kematian kita itu memberikan satu kegembiraan kepada arwah ataupun kepada si mati, disebabkan mereka berjaya melahirkan anak-anak yang soleh. Wa mushafan warathahu, ataupun ada mushaf yang ia wariskan mushaf tersebut. Al-Quran saya ni, ambillah, bacalah kitab Al-Quran tersebut. Rupa-rupanya ada manfaat kita berikan kepada orang. Mushaf tersebut itu memberikan kesan. Dan kerana itu, kalau mungkin adalah mungkin orang-orang yang menyebarkan kebaikan seumpama ini, nak berikan kepada masyarakat yang memerlukan, usahakan paling tidak dengan wakaf kita terhadap Al-Quran itu, dia memberikan jaminan kepada kita kebaikan. Bahkan mungkin ia merupakan penyelamat kepada kita daripada dimasukkan ataupun disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Au masjidan banahu, ataupun masjid yang dibina. Usaha masjid-masjid, sekaki berapa bayaran, usahakan kita. Rumah Allah ini dia tidak sama dengan rumah manusia. Rumah Allah tidak sama dengan pasaraya. Rumah Allah tidak sama dengan pejabat. Rumah Allah yang duduk bersama dengan kita, walaupun mungkin kadarnya tidak ramai di kalangan ahli jemaah, tapi ramai di kalangan para malaikatullah yang duduk bersama-sama dengan kita. Bahkan keberkatan yang ada dalam rumah Allah ini berbeza dengan apapun kedudukan rumah-rumah lokasi-lokasi selain daripada rumah Allah. Dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW, khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik lokasi dan tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah, dan seburuk-buruk tempat itu adalah pasar-pasar yang terbina di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab pasar dipenuhi dengan perkara-perkara yang boleh menambahkan dosa dan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pasar bergaduh, di pasar memandang maksiat, di pasar menghabiskan masa, kadang-kadang hanya sekadar duduk untuk memilih membeli, tapi akhirnya tidak jadi untuk membeli, duduk 2 jam ataupun 3 jam, tengok-tengok Allah tak jadilah nak beli. Masa kita habis begitu sahaja tanpa diiringi dengan zikrullah, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seburuk-buruk lokasi. Au baitan libnis sabili banahu, ataupun rumah-rumah untuk para musafir yang dibina olehnya. Ada persediaan sediakan rumah R&R, rawat dan rehat untuk musafir. Ada rumah-rumah musafir yang disediakan, itu juga akan memberikan pahala kepada seseorang yang beriman pada Allah. Au nahran ajrahu, ataupun sungai yang dialirkan, wujudkan aliran sungai. Tujuannya apa? Bukan sekadar untuk mencari keindahan alam, tapi tujuannya dengan air sungai tersebut boleh dipergunakan untuk minuman, air sungai tersebut boleh digunakan untuk mandi, air sungai tersebut boleh dimanfaatkan untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, tetap sahaja diberikan pahala. Au sadaqatun, ataupun sedekah, akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautih, ataupun sedekah yang dikeluarkan olehnya daripada hartanya di saat ketika ianya sihat, dan di saat hidupnya itu akan mengiringinya sesudah kematiannya, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini di antara beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal tersebut. Bahkan ditambah oleh Dr. Wahbah Zuhaili dengan hadis yang lain. Rasulullah bersabda, hadis riwayat daripada Imam Muslim, hadis ini cukup masyhur di kalangan kita. Apa dia? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Apabila matinya anak Adam akan terputuslah segala-galanya. Hubungan kita dengan dunia ini akan terputus melainkan 3 perkara yang tidak akan putus.
Iaitulah yang pertama, ilmu sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir dari sudut pahalanya. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dapat dimanfaatkan, yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Dan kemudian yang ketiga, iaitulah waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan baginya. Kemudian di hujung ayat ini Allah menyebut wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, ay laqad dhabatna wa ahsayna kulla syai'in min a'malil ibadi wa ghairihim fi ummil kitab wa huwa al-lawhul mahfuz alladhi sujjila fihi jami'u ma yata'allaqu bil kainat kama qala ta'ala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Dan maksud daripada ayat wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, iaitulah sesungguhnya kami telah menggariskan dan juga kami telah menghitung setiap sesuatu daripada amalan-amalan hamba dan selain mereka di dalam kitab, di dalam ummil kitab. Imamin mubin ay ummil kitab, kitab ibu kitab. Apa itu ibu kitab? Iaitulah Lauhul Mahfuz. Bila sebut dengan ummil kitab itu merujuk kepada Lauhul Mahfuz. Kadang-kadang kita sebut ummil kitab itu surah Al-Fatihah, tapi dalam hal ini merujuk Imamin Mubin itu adalah kepada kitab Lauhul Mahfuz, yang mana di dalam kitab Lauhul Mahfuz ini ataupun di dalam Lauhul Mahfuz sujjila fihi, direkodkan, dirakamkan padanya segala apa yang berkaitan dengan segala bentuk ciptaan-ciptaan Allah, al-kainat, segala bentuk kejadian, seperti mana yang Allah nyatakan di dalam surah Taha ayat 52, ilmuha 'inda rabbi fi kitab, segala ilmunya, pengetahuannya di sisi Tuhanku ada di dalam kitab tersebut. Tidak akan, la yadhillu rabbi wa la yansa, Allah tidak akan tersesat, Tuhanku tidak akan tersesat dan tidak akan lupa. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara kesimpulan daripada ayat tersebut itu diambil dalam fiqhul hayah yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili ini, al-ba'tsu haqqun wal imanu bihi wajibun wallahu qadirun alaih. Kebangkitan itu adalah suatu perkara yang benar, dan beriman dengan hari kebangkitan itu hukumnya adalah wajib. Mereka yang mengingkari tentang persoalan hari kebangkitan, maka ia akan menjejaskan
Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, sedikit lagi perbincangan kita sebelum kita tamatkan berkaitan tentang ayat tersebut, menjadikan dalil ayat yang ke-12 ini menjadi dalil tentang keyakinan dan kewajipan kita untuk meyakini tentang kewujudan akan hari kebangkitan. Mereka yang enggan mempercayai dan meyakini akan menjejaskan iman mereka dan boleh menyebabkan keluar ataupun dianggap sebagai terkeluar daripada ajaran Islam itu sendiri, wal iyazubillah. Dalilnya di mana? Allah sebut dalam surah Al-Maidah sebagai contohnya pada ayat yang kelima. Di hujung ayat itu Allah menyebut wa may yakfur billahi wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengkufuri untuk beriman dengan perkara-perkara yang telah pun disebutkan sabit di dalam Al-Quranul Karim, faqad habita amaluh, sesungguhnya segala amalan yang dilakukan selama ini dalam hidupnya semuanya sia-sia, langsung tidak memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kebaikan yang disumbangkan kepada manusia, kebajikan yang diberikan, tapi oleh kerana imannya ketika itu tidak mengimani sesuatu yang ada pada agama itu, maka akhirnya segala amalan mereka itu adalah sia-sia. Allah sebut di dalam Al-Quran secara jelas, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti pada hari akhirat dia terdiri daripada kalangan orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi. Sebab dunia disangkakan dia bahagia, dunia disangkakan dia perolehi sesuatu kebaikan, rupa-rupanya bila kembali kepada Allah, Allah tidak menerima segala apapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan kerana tidak mengimani sesuatu yang telah pun jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Di antaranya iaitulah perkara yang berkaitan tentang hari kebangkitan semula manusia yang sesudah mati, mereka akan hidup semula untuk dihitung segala amalan-amalan mereka. Wallahu qadirun alaih, dan Allah itu maha berkuasa, berkemampuan untuk membangkitkan semula manusia yang telah pun mati. Banyak dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sesuatu yang tidak logik dari sudut akal, itu logik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam dilahirkan tanpa ayah dan juga ibu. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ada bapa. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan di dalam api tapi tidak membakar diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya bercanggah dan bersalahan dari sudut hukum adat, bahkan bercanggah dari sudut akal kita, tapi itu boleh berlaku dengan izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayakunu mustanadul jaza wa sayakunu mustanadal jazaa'i ma kutiba min a'malil ibad, dan nanti hari kebangkitan akan menjadi tempat sandaran untuk meletakkan balasan-balasan kepada manusia atas apa yang telah pun dicatatkan daripada amalan-amalan yang mereka lakukan. Kenapa hari kebangkitan itu diwujudkan? Tujuannya Allah nak balas kita dengan amalan-amalan yang apapun kita lakukan di dunia. Sama ada amalan itu berupa kata-kata yang kita keluarkan daripada mulut kita, semua ni ada catatan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita lafazkan, ada malaikat raqib dan juga atid. Ustaz, kalau dalam hati ni bagaimana? Allah masih lagi maafkan. Walaupun kata-kata kita kadang-kadang, ustaz saya ni mengumpat, tapi yang mengumpat ni hati saya. Cakap, pandang macam-macam, tengok orang dengan pandangan yang serong, tapi mulut saya tak bercakap. Itu bagaimana? Allah masih lagi memaafkan. Sebab hati ni kita tak boleh nak pegang. Mulut kita boleh kawal, hati ni memang tidak boleh nak dikawal. Kita nak maafkan orang, orang datang minta maaf pada kita, minta maaf Ustaz, okey saya maafkan. Hati kata minta maaf, saya takkan maafkan. Contoh, kadang-kadang berlaku demikian dalam diri kita. Sebab apa? Kerana perasaan dan hati itu sesuatu yang kita tidak boleh pegang. Dan mulut apabila menuturkan, baru bermulanya akan catatan tersebut, apatah lagi dengan amalan-amalan yang berlaku melalui segala amalan kita, mata kita, telinga kita, pandangan gerak-geri yang kita lakukan melalui tangan dan juga kaki kita, semuanya akan ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balas segalanya. Wa ma tarakuhu min atharin salihatin aw sayyi'ah, dan apa yang mereka tinggalkannya daripada kesan-kesan, sama ada baik ataupun kesan-kesan yang buruk. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, kita meninggalkan sesuatu kesan yang terbaik sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesan-kesan yang buruk mudah-mudahan Allah mengampunkan dan memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kama anna Allah ahsa kulla syai'in wa dabatahu min umuril kainat, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghitung
dan memperdetailkan segala sesuatu dan mencatatnya daripada segala bentuk urusan-urusan daripada makhluk-makhluk yang wujud. Fala yakhfa alaihi syai'un, dan tidak akan tersembunyi ke atas Allah satu apapun yang ada di muka bumi, wala fis sama', dan apa yang ada di langit. Baik, habis daripada ayat tersebut. Dan kemudian yang terakhir, sebelum masuk kepada ayat berikutnya, insya-Allah kita akan bicarakan dalam pertemuan yang akan datang. Menarik kata Dr. Wahbah Zuhaili, ayat ini sebenarnya di antara asbabun nuzul, walaupun terdapat khilaf di kalangan para ulama, percanggahan pandangan di kalangan para ulama. Jumhurul ulama mengatakan bahawa ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, ayat ini diturunkan kepada Bani Salimah. Siapa itu Bani Salimah? Bani Salimah ini adalah merupakan kabilah yang tinggal di pinggiran Madinah. Dia letak pada border di hujung tu. Jadi kalau nak pergi ke Masjid An-Nabawi, dia memakan masa yang lama. Dulu tidak ada motor seumpama kita duduk jauh, tak apalah, tak apa 5 minit lagi 2 kilometer naik motor sampai, alhamdulillah. Mereka menggunakan kaki mereka untuk berjalan dan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang namanya adalah Masjidin Nabawi. Waktu itu mereka minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka berpindah daripada tempat tersebut menuju ke lokasi yang berdekatan dengan Masjidin Nabawi. Rasulullah dapat maklumat tersebut dan kemudian Rasulullah pun bertanya kepada mereka, apakah benar kamu memohon izin untuk berpindah? Maka mereka mengatakan ya. Rasulullah kata apa? Diyarukum tuktabu atharukum, diyarukum tuktabu atharukum. Kekallah kamu pada tempat kamu, kerana sesungguhnya segala kesan-kesan perjalanan kamu itu akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesan-kesan perjalanan kamu, 2 kali Rasulullah menyebutnya, segala perjalanan kamu itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tetap sahaja mereka akan diberikan pahala, bahkan lebih daripada itu Allah akan kurniakan pahala pada mereka atas usaha dan kesungguhan mereka untuk menghidupkan diri mereka datang menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata daripada Dr. Wahbah Zuhaili, sebab diturunkan ayat ini kerana sesungguhnya ala anna hasanatil ba'idina anil masjid, pahala kebaikan orang yang jauh daripada masjid serupa dengan pahala kebaikan orang-orang yang berada berdekatan dengan masjid. Wa annahu, dan sesungguhnya jika sekiranya payah ke atas mereka untuk mendekati ataupun berada dekat lokasinya dengan masjid, maka tidak fala yalzim, maka tidak semestinya mereka perlu untuk berusaha mendapatkan tempat yang dekat. Kalaupun ia berada dalam keadaan payah, tinggallah pada tempat yang jauh dan berusaha untuk datang ke rumah Allah. Pahala tetap akan diberikan oleh Allah serupa dengan mereka yang berada dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang dibicarakan oleh para ulama. Namun begitu ada perbahasan. Contohnya kalau tuan-tuan rujuk di dalam kitab tafsir yang dicatatkan oleh Imam Ibn Katsir, Tafsir Al-Quranil Azim, Imam Ibn Katsir menolak pandangan ini, ataupun Imam Ibn Katsir tidak menakalkan hadis ini. Kenapa? Sebab menurut catatan daripada Imam Ibn Katsir, bahawa ayat ini adalah merupakan ayat ini ataupun surah ini adalah merupakan surah Makkiyah, sedangkan Bani Salimah adalah merupakan penduduk yang tinggal di bumi Madinah. Maka dia bercanggah di antara ayat dengan penurunan surah tersebut. Itu di antara beberapa perbincangan yang diutarakan oleh para ulama, sehingga akhirnya beliau membuat satu ulasan bahawa ayat ini menunjukkan tentang kelebihan dan kebaikan tentang apa yang kita lakukan. Kalau kita buat baik, maka kebaikan akan dicatat oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau keburukan yang kita lakukan, apatah lagi kesan itu memberikan kesan kepada orang lain, maka itu juga akan dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada perbincangan yang kita bicarakan pada malam ini dapat memberikan kebaikan kepada kita bersama. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik فلا تكونن من الممترين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.